بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. وبعد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Muka surat 87, kita sambung lagi perbincangan mengenai tajuk jihad politik dalam negara Islam yang adil. Kerajaan seperti ini iaitu kerajaan di mana ketuanya itu pemerintah dia lah. Kalau negara itu monarki maknanya raja dia. Kalau raja berperlembagaan maknanya Perdana Menteri dia lah. Kemudian agensi pentadbirannya, mana seluruh agensi-agensi kerajaan. Macam kita kat Malaysia ni, di bawah semua kementerian-kementerian dan juga jabatan-jabatan di bawah kementerian. Dan majlis-majlis syuranya. Majlis syura ni kabinet lah. Sangat mengambil berat tentang Islam dan melaksanakannya. Wajiblah kita memberi nasihat dan berhubung erat. Dia kalau negara tu memang negara Islam yang melaksanakan Islam dengan penuh keadilan, barulah boleh kita bekerjasama memberi nasihat. Ada setengah-setengah fahaman dia kata kalau kerajaan tu Islam tapi tak adil, kita tak boleh lawan pemerintah tu, naklah kita beri nasihat kepada dia. Tapi kata-kata mereka itu bertentangan dengan kitab yang kita belajar ni. Dengan kitab yang kita belajar ni bertentangan. Maknanya ada masanya kita boleh bekerjasama, ada masanya tidak. So kita kena faham bahawasanya tidak boleh terlibat kecenderungan kita terhadap orang-orang yang zalim. Orang zalim pun kita tegur. Kalau orang yang adil buat zalim pun kena tegur. Tapi kalau nak bekerjasama dengan orang yang adil, bukan bersama dengan orang yang zalim. Itu yang kena faham. Ada perbezaan di antara dua perkara itu. Maka tidak boleh bersekongkol dengan orang-orang yang zalim. Firman Allah Ta'ala jelas menunjukkan dilarang kita bersekongkol dengan orang-orang yang zalim. Jadi pemerintah yang mana ahli syuranya, ahli kabinetnya, kalau kita relatekan dengan negara demokrasi, syura ni kabinet lah. Sebab itu di Malaysia sebagai contoh, yang mana kuasa untuk meluluskan hukum syarak ni sebenarnya apabila dibawa kepada peringkat parlimen, dia bukan lagi menjadi kuasa rakyat, tetapi menjadi kuasa ahli parlimen untuk mereka sama-sama bersetuju ataupun tidak terhadap pelaksanaan undang-undang syariah. Jadi kalau mereka semua pakat setuju 222 orang ni, tak mestilah 222 orang, majoriti dalam 222 itu, maka boleh terlaksananya hukum itu. Rakyat hanya boleh pilih pemimpin yang ada pada dalam Dewan Negara. Bagi negeri untuk Dewan Negeri. So peringkat Dewan Negeri lulus, tapi peringkat Dewan Negara belum tentu lagi. Maka sebab itu sebuah negara Islam dia berbeza.
ahli syuranya itu memang sudah bersepakat untuk bersetuju meluluskan hukum Allah Subhanahu wa taala. Asal usul Allah taala memberikan khilafah, iaitu kuasa pemerintahan kepada manusia, ialah bagi meluluskan hukum Allah, bukannya bagi meluluskan hukum manusia. Kita pun faham hukum Allah yang Allah wajibkan kita laksanakannya. Kalau berkaitan dengan undang-undang jenayah syariah itu tidaklah terlalu banyak. 7 perkara saja dalam perkara jenayah. Mencurinya, kemudian berzinanya, termasuklah hukum qazaf, menuduh orang berzina, minum arak, kemudian jenayah yang lain, jenayah bunuh, jenayah murtad. Dan ini dikatakan sebagai jenayah-jenayah syariah ataupun dipanggil undang-undang jenayah syariah. Yang lain-lainnya yang Allah Ta'ala sendiri tidak sebut dan Nabi tidak menunjukkan caranya, maka diserahkan ijtihad kepada pemerintah. Itu juga dipanggil ta'zir. Jadi maknanya untuk meluluskan hukum itu tidak banyak. Tidak banyak, tapi dia mesti melaksanakannya dengan kuasa yang dia ada. Pada masa itu, bolehlah kita beri nasihat dan berhubung erat dengan mereka ini. Kita juga wajib mempertahan dan memperkuatkannya, menentang musuh-musuhnya. Kalau ada menentang kerajaan seperti ini, kita kena bangun. Menentang orang-orang yang menentang kerajaan seperti ini. Dan berkorban jiwa raga, mengekalkan, memperluaskan pengaruhnya. Bahkan mungkinlah kitab ni tak sebut, kita boleh juga berdoa supaya kekal pemerintahan dia. Supaya kekal pemerintahan yang seperti ini. Sebab itu, nak mendapat keberkatan dalam pemerintahan itu, yang pertama sekali nawai itu ketika mendapat kuasa ialah dia mesti berniat dalam hatinya untuk melaksanakan hukum Allah. Walaupun dia mengenai masa yang begitu panjang, walaupun mengenai masa yang begitu lama. Kalau kita pergi Turki, tuan-tuan barangkali mungkin ada sebahagian kita yang pernah pergi sana. Kalau kita lihat suasana pemerintahan Kamal Atatürk dulu mensekularkan rakyat Turki begitu lama, kesannya sampai sekarang walaupun diperintah oleh Erdogan, sebuah parti Islam yang nampaknya bersifat sederhana. Sebabnya mereka tidak boleh untuk membuat perubahan yang begitu drastik, sebab nak pecahkan tembok sekular cukup susah. Kita pun kalau pergi KL dengan pergi Istanbul tu beza sangat jauh lah. Orang perempuan di tempat kita masih lagi ramai yang tutup aurat. Banding dengan sana tuan-tuan, ada kan? Boleh kira jari lah. Banyakkan rupa memang rupa Mak Saleh sungguh. Kita tengok atas bawah ni rupanya bukan orang sini, bukan orang Turki. Kita tengok orang Turki dengan esok okok dia, dengan rupa dia. Jadi nak ubah cukup lambat. Jadi sebab itulah kerja-kerja pemerintah Islam ini, kita tidak boleh hanya nampak saja dia dapat kuasa dia, tukar undang-undang 100%. Mungkin memakan masa tuan-tuan. Sebab ada benda yang dia mesti kena ubah dulu. Memberi kepahaman masyarakat tentang Islam. Diajar dia. Basic-basic agama yang dulu ditinggalkan. Bukan tak ada orang faham Islam. Tapi seolah-olah dia kata dalam kehidupan mereka ni, agama ni ikut pada amalan individu. Kau nak ikut-ikut, tapi kau tak boleh ajak orang lain buat. Gitu. Dan kau tak boleh mengkuatkuasakan Islam tu dalam kehidupan manusia. Jadi macam mana nak masuk dalam keadaan gitu tuan-tuan? Dia perlu tarbiyah. Dia perlu kepada didikan. Kita mungkin peringkat kita lain, mungkin peringkat mereka lain. Lepas tu amat silaplah mana-mana orang yang kadang-kadang menggunakan pendekatan ikut suasana lain, dibawanya ikut suasana kita di sini. Mungkin bezalah. Macam ada setengah-setengah orang alim cakap tentang isu ke hudud. Libya pun tak buat, Pakistan tak buat, Nigeria dah buat lu tinggalkan. Ni mungkin tak sesuai lah. Ini Malaysia dan tuan. Suasana kita tak sama suasana tempat lain. Kalau tu pergi negara luar, orang miskin dan tuan, bersepah-sepah kat kedai makan pun ada. Sampai minta kita makan nasi lebih tu pun. Itu biasa. Tempat kita tak ada tuan. Kalau kita makan yang minta tu pun mak pet, mak gian. Nampak tak tuan? Tak adalah kita kata orang miskin datang minta, itu pun orang luar.
Dan kita pun tahu orang miskin kalau mencuri pun kita akan potong tangan dia kalau mencuri kan. So kita tak boleh nak gunakanlah hujah negara Libya ke, sekejap ambil Nigeria, sekejap kau pergi sebut Sudan, tak sesuai lah. Kan? Kondusif tak kondusif ni tengok suasana negara. Saya balik Yaman tuan, Yaman utara dengan selatan tegang dia punya hubungan. Yang selatan tak nak bagi minyak ke utara. Minyak jadi mahal harga tuan-tuan. Nampak? Barang jadi naik. Orang miskin tu orang miskin. Kalau orang miskin mencuri nak potong tangan tak boleh, kan? Itu kita bukan boleh sesenang. Kita sendiri pun kalau kita dengan nilai naluri kemanusiaan, kalau orang tu dia miskin mencuri, kita pun tak sanggup. Pusat kata nak potong tangan, nak lempang dan tak sanggup dia rasa. Kita halal saja. Itu baru betul suasana tak kondusif. Kita Malaysia memang cukup kondusif sebab naik dia harga barang semua okey je, diam semua. Bertenang je. Kalau Intan pun kita kalah. Nak ni suasana. Orang Malaysia ni dia bagus. Lepas tu saya kadang-kadang pergi mana pasar raya, kawan kata mahal lah barang ni. Tak, banding dengan Singapura dengan Thailand lagi mahal. Muka orang berubah. Realiti biasalah saya kata. Pemimpin Melayu kan cakap gitu kan. Pemimpin Melayu saya kata, tak kata orang Melayu, pemimpin Melayu. Kan? Ni dia. Kalau orang faham-fahamlah ni sindir dia ustaz ni. Kau tahu pun kan. Tak tahu ku sekek kepala orang. Ini dia. Nampak tuan-tuan. Itu. Jadi sebenarnya kita nak ambil hukum-hukum ni, nak ambil apa ni kiasan analogi dalam sesebuah tempat suasana, dia mungkin boleh jadi orang kata panduan pengajaran, tapi kalau kita nak bagi persamaan mungkin jauh lah kan. Dia tak sama tuan. Tak tahulah itu pandangan saya yang tak alim, yang jahil, tak banyak ilmu lah begitu. Sebab tu suasana pandangan Imam Asy-Syafi'i ketika di Iraq tak sama dengan suasana pandangan dia terhadap suasana di Mesir. Sebab tu ada qaul qadim, al-qaul jadid. Kan? Pendapat lama qadim, pendapat baru jadid. Kan? Di Iraq suasananya bersih. Kan? Maka najis tu susah nak jumpa tepi jalan. Pergi Mesir je Imam Syafi'i tukar pandangan dia. Dia kata kalau kita nak pergi ke masjid, kan? Amat sukarlah kita nak jaga kebersihan jalan-jalan sebab penuh dengan najis himar ataupun keldai yang saya sebut dalam kuliah saya dulu ada, kan, dengan najis kudanya, untanya. Kita jalan terpijak kena sikit-sikit najis tu, maka memang tak nak elak dah, maka dipanggil kategori najis yang dimaafkan. Dia lebih kurang macam DNA khinzir dalam Cadbury lah, umumul balwa. Umum balwa kan, tu kata pengurusi majlis fatwa kan. Umum balwa ni maknanya benda yang tak elok tapi tak dapat nak elak banyak sangat tuan. Ni barangkali kalau kilang roti halal pun cek-cek pun ada DNA khinzir juga sebab umum balwa kan. Tapi orang tanya kalau pencemaran khinzir datang kat mana? Mesti ada kat dalam kilang Cadbury tu juga. Ni pula nak ubah statement haram halal, tangguh dulu. Jadi hukumnya haram kan, tak halal tak haram. Jadi nama syubhah tuan-tuan. Ya. Ini dia. Baik. Allah berfirman, "Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." An-Nisa ayat 59. Taatilah kamu kepada Allah, Rasul dan pemerintah ini ulul amri di antara kamu. Jadi dibawa dalil ni baru kita faham. Wajib taat kepada ulil amri pemerintah selama mana mereka taat pada Allah Rasul. Bagaimana mereka taat pada Allah dan Rasul? Setiap kali hukum Allah Rasul mereka tunduk, mereka patuh dan mereka menyerah diri kepadanya. Apa maksud dia tuan-tuan? Patuh, tunduk, tak lawan, menyerah diri, maka kala itu perintah Allah mereka akan terus melaksanakannya. Nampak? Dan mereka terus yakin itu tanda dia mereka menyerah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Asas yang lain Allah berfirman, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bila Allah Taala dan Rasul memutuskan hukum, maka tak sepatutnya orang beriman baik lelaki baik perempuan mereka buat pilihan nak pilih hukum yang lain daripada hukum Allah dan Rasul. Tak boleh. Kan? Kerana tidak ada hukum yang mendahului daripada hukum Allah dan Rasul, dan hukum itu dianggap lebih baik daripada hukum kedua-duanya. Ini yang katakan wajib kita taat ulil amri pada ketika itu. Kita boleh taat kepada mereka tak kala mereka susun waktu semayang dan tidak menghalang kita semayang dan beritahu waktu semayang sekian-sekian, waktu puasa sekian-sekian, arah kiblat sekian-sekian. Tapi apabila mereka mewajibkan satu peraturan yang bertentangan dengan Islam, mewajibkan
rakyat membayar cukai dengan cara yang zalim. Ketika itu kalau ada rakyat menentang tak nak bayar, rakyat itu tidak boleh anggap dosa dan tak boleh dipanggil sebagai orang yang bertentangan dengan perintah ulil amri. Dan kalau mereka bayar pun di atas dasar takut terhadap tindakan, maka hukumnya pada masa itu mereka dalam keadaan taqiyah, takut, bimbang kena tindakan. Dan kalaulah ada yang tak membayarnya, maka mereka tidak boleh dipanggil sebagai golongan burah atau penderhaka, sebab dia sendiri tidak mau taat kepada perintah yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu almarhum Asy-Syahid Ustaz Ibrahim Libya, bila orang tanya, kamu diminta untuk menyerah diri ke balai polis, kan? Sebab ceramah kamu mengenai unsur-unsur menghasut orang supaya menentang kerajaan. Maka dia kata, aku tidak mau menyerah diri. Kalau aku serah diri, berarti aku sudah tunduk kepada pemerintah yang zalim. Dan undang-undang itu zalim. Sampai itu peringkat, FRU datang serang tempat dia. Maka sebab itulah difatwakan beliau itu syahid. Sebab dia menentang kerajaan yang zalim. Sebab dia mengaku sendiri undang-undang itu adalah zalim. Kalau aku pergi juga serah diri masuk SA, undang-undang itu tidak ada bicara membuktikan aku bersalah. Kalau aku pergi berarti aku telah tunduk dan patuh terhadap undang-undang itu, dan aku bersetuju terhadap undang-undang itu. Maka aku tak mau bersetuju ke atas undang-undang tersebut. Maka dia sekarang dalam keadaan menentang kerajaan yang zalim. Itu dia. Itu dia punya pegangan lah. Dia punya pegangan dia sendiri. Itu pegangan dia. Dan dia yakin dengan pegangannya, dan dia yakin dengan pendapat dia itu sendiri. Baik, Rasulullah SAW telah bersabda, man kharaja min at-ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar daripada taat dan berpisah daripada jemaah. Jemaah tu maknanya bila mana pemerintah itu melaksanakan Islam, maka wajib semua orang Islam taat. Kalau kita tak taat, berarti kita keluar jemaah. Itu konsep jamaah ini ialah kumpulan yang dipimpin oleh seorang imam. Maka imam itu, syarat imam tu ialah imam yang meluluskan hukum Allah, menjalankan perintah Allah, dengan secara adil. Maka kalau ada golongan yang keluar daripada mentaati pemerintah yang baik, yang adil ini, maka dia mati nanti, matinya itu adalah mati jahiliyah. Mitatan jahiliyah, bangkai jahiliyah. Mati sebagai bangkai jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda lagi, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallaha, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani. Siapa yang mentaati aku, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Sesiapa lawan aku, maka sesungguhnya dia telah melawan Allah. Siapa yang mentaati ketua, yakni amir, maka sesungguhnya dia telah mentaati aku. Dan siapa yang melawan ketua, yakni amir, maka sesungguhnya dia telah melawan aku. Jadi hadis ni kalau kita ambil hadis tu saja, kemudian digunakan dalil menyokong pemerintah yang zalim, maka yang kena tipu ialah orang kampung, bukan orang Seksyen 8. Orang Seksyen 8 belajar kitab ni kan, maka dia nampak huraian-huraian tu, baru kita buat hadis ni. Setengah orang dia buat hadis ni, dia buat huraian dia sendiri, dia suruh sokong kerajaan zalim. Jadi yang akan tipu lah orang selain Seksyen 8, insya-Allah lah. Ini sebab tu jangan memandai-mandai ambil aja dalil. Memang hadis tu sahih, tapi cara dia mengambil dalil tak sahih. Faham maksud saya kan? Dia punya dalil hadis sahih, tapi cara dia mengambil dalil tidak betul. Sebab itu dia panggil kalimatu haqqin wa urida biha batilun. Katanya benar, tapi dikendaki dengan kata-kata benar itu untuk menyokong atau menegak atau mempertahankan yang salah. Itu kata dia mengambil dalilnya itu dan untuk digunakan dengan jalan yang salah. Maka tidak sahih lah cara dia, tak betul. Hadis dah betul dah, dalil dah betul dah, tapi cara penggunaannya itu tidak betul. Baik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab Fadlul Jihad Wasiyar, iaitu bab taat dan patuh pada imam, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, Ahmad dan Ibn Majah dalam kitab, dalam muqaddimah. Baik. Rasulullah SAW bersabda, alaika bis-sam'i wa ta'ati fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa
wa asaratin alaika. Kamu wajib patuh dan taat pada waktu senang atau waktu susah. Maknanya waktu dalam keadaan senang, maknanya keadaan tidak berlaku hidup dalam keadaan menghadapi kesusahan. Dalam keadaan senang penuh dengan nikmat, dengan kesenangan. Dalam keadaan sukar, susah sekalipun, kamu disusahkan, dipayahkan dalam negara kamu oleh musuh-musuh luar, kamu tetap bersama pemerintah kamu. Itu waktu senang, waktu susah. Maknanya dalam keadaan hidup senang, dalam keadaan hidup susah. Dalam perkara yang kamu suka atau dalam perkara yang kamu benci. Mana perintah pemerintah itu kita suka, kita taat. Tak suka, kita benci. Tak boleh. Kita mesti taat dalam keadaan benda yang disuruh tu kita suka ataupun benda yang kita tak suka. Ya? Dan atau tidak suka dan wajib mengutamakannya. Mengutamakannya ialah mendengar akan perintah tersebut. Lepas tu dalam kitab-kitab fiqah disebut. Dia kata pemerintah ni, bila dia pemerintah yang adil, pemerintah yang Islam, maka setiap benda yang sunat, kalau dia dah suruh pada kamu, suruh buat, maka dia bertukar jadi wajib. Dia wajib bukan sebab dia tukar hukum Allah dengan Rasul, tapi dia wajib atas dasar kerana wajib mentaati perkara yang baik tetapi disuruh oleh pemerintah. Maka dia berkaitan dengan wajib mentaati pemerintah sahaja. Sebagai contoh, kalaulah dia minta kan, supaya diadakan semua tempat itu mengadakan solat sunat istisqa, sebab kerana nak minta hujan turun, walaupun hukumnya sunat, tapi terdasarkan itu perintah dia, maka tukar hukum jadi wajib. Tapi wajib itu adakah semua orang kena buat? Dia tidak kata semua orang kena buat. Maknanya sebahagian buat sudah memadai. Atau walaupun dia kata sendirilah mesti buat solat tarawih 20 rakaat, maknanya kena buat. Tapi kalau sebahagian buat, sebahagian tak buat, tak apa. Itu saja. Tapi jangan pula yang tarawih dia suruh buat 20 rakaat, tapi sembahyang fardu pula dia tak suruh. Itu jangan pula. Ataupun yang sunat dia suruh tapi wajib ditinggalkan. Jangan juga. Jadi itu yang kita kena faham. Bila mereka menjaga yang wajib, menjaga yang fardu, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, mencegah yang haram, itu baru cukup syarat-syarat dia untuk dia taat. Bila dia perintah kita, walaupun dia suruh kita buat benda yang sunat je, walaupun bertukar jadi wajib, tidak pada semua keadaan. Itu kita kena faham. Jadi asas dia melihat kepada siapa yang memimpin dan bagaimana dia memimpin dan hukum apa yang dipakai ketika dia memimpin. Itu yang kita kena faham. Yang asasnya ulama-ulama pula mengatakan wajib taat, jangan timbulkan huru-hara dan fitnah itu, sebab nak mengelakkan sebarang perkara yang buruk terjadi. Bila orang lawan pemerintah, mereka akan ditangkap, dibunuh, maka dia akan menambahkan lagi bawa kepada suasana yang lebih huru-hara dan kucak-kacir. Maka sebab itu di atas dasar itulah kita berpegang bahawasanya apabila kita hendak membuat suatu kritikan, kita nak buat satu bantahan, maka kita mengikut saluran demokrasi. Ini banyak, bukan banyak lah, ada juga orang tak faham. Kita gunakan sistem demokrasi ini sebagai wasilah cara untuk kita bertindak dengan saluran yang dibenarkan oleh pihak pemerintah dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan bila tak lawan atau bertentangan dengan undang-undang ni, maka dia tidak buat pada huru-hara. Maka bila dibenarkan demonstrasi aman, kita buat demonstrasi aman, dan itu hak bagi rakyat untuk menyuarakan rasa tak puas hati. Kemudian masuk dalam pilihan raya, melibatkan diri dalam politik, membentuk sebuah parti, apa kita panggil, parti pembangkang, untuk membangkang kerajaan itu dengan saluran demokrasi, maka itu tidak dipanggil sebagai suatu bantahan yang dilarang oleh hukum syarak sebagaimana kita baca dalam nas-nas dan dalil. Oleh sebab kerana tak faham hukum tapi faham dalil, tak faham suasana tapi tahu dalil, maka itu yang menyebabkan kadang-kadang tersilap melakukan fatwa atau memberikan pandangan. Itu dia. Tapi walaupun dia kata itu ijtihad saya dia, kan? Ijtihad betul 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Maka tak adalah boleh kita menghukumkan orang-orang yang mana-mana duduk menyokong parti pembangkang, duduk dalam parti pembangkang, oh mereka ni borah, penderhaka. Tak boleh. Sebab kerana saluran dia itu dibenarkan. Ini yang kita kena faham. Jadi ada setengah orang dia tak faham. Dia tak faham tu yang kena sekeh kepala lagi tu. Kan? Dia sekeh betul-betul kepala, betul-betul poin ni, insya-Allah dia faham.
Bukan sekeh begitulah, sekeh dalam kuliah mana kan. Kena bagi tahu juga. Jadi dia tak faham yang tu. Dia tak faham yang tu. Dan dia dikelirukan oleh ahli-ahli ilmu yang sudah keliru. Pun masalah juga. Title-nya ahli ilmu tapi dia pun keliru. Kan? Dia pun sendiri tak faham. Ataupun ahli-ahli ilmu yang hanya kita kata isti'jal, gopoh-gapah mengeluarkan pandangan pun bahaya juga. Itu pandangan ni gopoh-gapah kan, kena gaji, faham hakikat dulu baru dapat mengeluarkan pandangan. Hakikat satu benda dipahami terlebih dahulu barulah dikeluarkan pandangan. Itu memang konsep mengeluarkan fatwa, kan? Baik. Kemudian lagi, salasatun la yukallimuhumullah. Salasatun la yukallimuhumullahu ta'ala yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Wa rajulun baya'a imaman la yubayyihu illa lidunya fa in a'tahu minha ma yuridu wa fi wafa lahu wa in lam yu'tihi lam yakhi lahu. Ada 3 orang yang Allah takkan cakap dengan dia besok pada hari kiamat. Allah tak melihat kepada mereka serta tidak membersihkan mereka dan tak bersihkan diri mereka dari dosa. 3 golongan ni. Dia ada sebut salah satu saja. Hari kiamat besok Allah tak pandang dia sebab Allah benci. Allah tidak bercakap dengan mereka tanda Allah benci. Allah tak bersihkan dosa mereka sebab Allah benci dengan mereka. Lantaran itu mereka dimasukkan dalam azab api neraka. Antaranya kata dia, dan seseorang yang dilantik menjadi imam atas dasar dunia semata-mata. Jika seseorang beri kepadanya apa yang ia suka, maka dia akan sempurnakan. Dan jika dia tidak diberi dan dia tidak akan sempurnakan kehendak orang yang berkenan itu. Faham maksud dia? Maksud dia pemimpin yang diangkat, kan? Maka dia mensyaratkan kepada orang-orang bawah dia. Orang kiri kanan dia, juak-juak dia yang kaya raya ni. Kan? Jadi kalau kau nak apa-apa kau kena beri kat aku. Kau nak projek boleh kena bayar rasuah. Dia tak panggil rasuah lah. Dia panggil hadiah. Duit kenang-kenangan, balas jasa. Kan? Ini. Kan? Kalau kau sempurnakan, aku sempurnakan. Ya? Jadi dalam hadis ini termasuk jugalah bila memberikan bentuk-bentuk rasuah pilihan raya ataupun rasuah politik. Kan? Aku beri kepada kamu maka kau sokong aku. Kalau kau tak sokong aku maka aku tak beri. Maka itu sama juga. Ini pemimpin-pemimpin yang Allah cukup benci kepada mereka. Ya? Jadi maknanya ada setengah-setengah orang itu memberi sokongan kepada pemimpin yang apa boleh beri kat dia. Kalau beri aku sokong, tak beri aku tak sokong. Itu yang dia tak sokong 2 hari dia dapat sokong balik. Nabi sebut. Tak ada juga orang jadi pemimpin, dia minta faedah daripada orang yang sokong dia. Nampak sama juga. Ini yang dikatakan dalam hadis ini, satu benda yang bahaya, sebabnya Nabi sebut orang ni Allah benci. Besok ke akhirat, Allah Ta'ala besok tidak akan bercakap dengan mereka. Tidak memandang muka mereka. Dan Allah tidak mensucikan dosa mereka, tak ampunkan dosa mereka. Sebab apa tak ampunkan dosa mereka? Sebab mereka zalim. Satu dalam hadis disebut pemimpin yang menutup pintu daripada mendengar aduan rakyatnya, maka Allah tutup pintu rahmat ke atasnya. Ni. Yang juga kita belajar dalam kitab Talbis Iblis, beletan Iblis, Ibn Qayyim ada sebut tentang beletan Iblis terhadap golongan pemimpin. Macam mana pemimpin itu Allah Ta'ala akan tutup rahmat untuk dia sebab kerana dia tidak tunaikan kehendak rakyat. Dia tutup pintu rakyat. Jangan kau masuk ke tempat aku untuk kau minta macam-macam. Maka boleh bertindak pada masa itu syaitan akan hasut dia. Hei pemimpin, kau buat ni wajar. Ini atas dasar kerana politik, atas dasar kerana maslahat. Iblis pun pandai boleh kita lagi tuan-tuan. Dia pun pandai gunakan istilah-istilah maslahat, siasah. Kan? Ni dia atas dasar maslahat siasah. Kan? Jadi kita pun dengar-dengar dah tak boleh melawan dah. Cair terus dia ada maslahah tu. Kan? Dia pun gunalah ulama' pun gunakanlah kaedah tasarruful imami manutun bi maslahati. Kan? Tasarruful imam, tindakan pemimpin ni manutun bil maslahah, bergantung kepada maslahat, bergantung kepada benda yang baik-baik belaka. Kan? Jadi dia kata kalau dia kenakan cukai tu ada maslahah dia. Kan? Untuk membantu panda-panda di China contohnya. Kan? Sebab kamu orang Melayu Malaysia ni panda-panda belaka tu kan. Panda-panda belaka.
Ini jadi dia dengar je kaedah-kaedah fiqh tu, maka bila ada ahli fatwa kelas fatwa, orang kampung mula benda pun ikut percaya dia kan. Imam-imam yang dibayar gaji pun ikut dia kan. Guru-guru takmir ikut je tuan, kecuali orang sesilapan je insya-Allah. Jadi faham tuan. Itu bahaya kadang-kadang tak faham. Kita dimangsa orang yang tipu dengan orang cerdik pandai. Yang cerdik pandai ni mewarisi pahaman ahli kitab. Ahli kitab gitu dulu. Ahli kitab ni sementara ada jawatan, ada gaji, ada yang lain, dia akan sokong pemerintah tu. Besok dia dah tak dapat, so dia marah, dia maki hamun. Dapat balik 2 hari betul dia masuk balik. Sama jugalah. Kan? Jadi dah ahli kitab macam tu, dia punya pengikut-pengikut pun sama jugalah. Kan? Pengikut-pengikut ahli kitab zaman moden. Ya. Baik. Diriwayatkan oleh kitab hadis yang 6 dipanggil Sunan Sittah dan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah. Habis itu tuan-tuan. Jadi kesimpulannya, dalam jihad politik negara Islam yang adil itu ada jihadnya. Jihadnya ialah rapat dengan mereka, pemerintah-pemerintah lah. Nasihat mereka, tolong mereka, bantu mereka pertahankan kerajaan mereka itu. Jadi tak heran lah ada kerajaan-kerajaan yang nak pada Islam ni, maka rakyatnya kan, bahkan juga orang kerajaan mempertahankan dengan sungguh-sungguhnya kan kerajaan tersebut tuan-tuan, sebab dia tidak mahu kerajaan Islam tu jatuh pada tangan orang yang memerintah, maka dia akan ubah segala-galanya. Ya, jihad politik dalam negara Islam yang meleweng. Yang kita ingat di negara Islam tak ada penyelewengan, ada penyelewengan. Maka status ni status yang berlaku dalam negara kita, jihad politik dalam negara Islam. Kita kalau ikut istilah umumnya, pendapat ramainya lah, kita masih dia perakui negara Islam, tapi yang menyeleweng. Tu bab kata sengah-sengah cerdik pandai lah. Dia kata secara rasionalnya Malaysia adalah negara Islam. Betul lah secara rasionalnya. Kan? Dia macam orang Islam. Dia pun pandai agak profesor tu. Macam orang Islam. Orang Islam dia ada mukmin, ada yang fasik. Kita dah faham tu, dia cakap tu. Mana negara Islam tu ada negara Islam yang mukmin, ada juga negara Islam yang fasik. Mana negara Islam yang fasik ni ialah walaupun dipimpin oleh orang Islam, tapi orang Islam yang pemimpin tu melakukan penyelewengan. Maka apakah rakyatnya duduk diam saja? Kan? Goncang tasbih dalam masjid saja. Ataupun mentaranumkan Quran saja. Atau mengqasidahkan selawat-selawat Nabi sahaja. Itu dia. Itu kena faham. Ataupun dia bangun, membetulkan balik pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Kan? Bagi tahu kepada orang ramai, pemimpin kau ni zalim. Kenapa kau duduk diam saja? Besok Allah turunkan bala. Semua sekali kena. Kan? Dia dah tegur pemimpin, dibetulkan pemimpin, dibetulkan rakyat. Sebab rakyat pun ada peranan masa pilihan raya, kerana dia memilih pemimpin tersebut untuk naik ke atas. Gejala-gejala penyelewengan dalam kerajaan Islam adalah banyak. Ya? Seperti ketuanya zalim, tak adil. Kan? Macam tak adil, apa maksud tak adil? Maka yang dikatakan tak adil itu meletakkan satu tak kena pada tempat dia. Letakkan satu perkara, satu akta, satu undang-undang itu tidak padan dengan kesalahan seseorang itu, ataupun membebankan rakyatnya dengan benda yang tidak boleh dibebankan kepada mereka. Baik. Atau fasik. Fasik ini maknanya dia sendiri pun ada yang tak menjalankan hukum Allah Ta'ala lagi. Dia tak semayang, kadang-kadang anak-anak tak semayang, anak dedah aurat, isteri dedah aurat, anak-anak sosial. Ini semua pemimpin fasik lah ni. Sebab itulah kalau dia betul-betul Islam, dia nak Islam, dia sendiri sudah beriltizam, komitmen dengan Islam. Ahli keluarga ni sendiri berkomitmen dengan agama. Baik. Dia kata apa? Atau menggunakan pegawai-pegawai yang tidak layak dalam pentadbiran agensinya. Dia lantik pula orang yang bawah-bawah itu, yang duduk dalam kementerian tu orang yang sewaktu dengannya, yang sama perangai dengan dia juga. Jadi dia kalau fasik, dia akan cari orang fasik. Kalau dia cari orang yang baik, orang baik itu lawan dia. Bila orang baik itu lawan dia, akhirnya orang itu disingkirkan. Itu memang sudah jadi asam garam. Siapa baik, lawan. Bila lawan, tendang. Itu. Siapa baik je, dia akan tendang. Mula dia tengok orang tu fasik sewaktu dengan dia. Dia tengok makin lama, makin alim, makin warak. Bagi dia bertentangan lah. Maka dia akan tendang orang tu. Ini yang bahananya bila duduk atas tu yang fasik. Yang duduk atas tu tak kuat agama dia. Yang duduk atas tu yang tak kuat Islamnya. Yang duduk ke atas itu yang tidak ambil peduli tentang hal-hal soal hukum halal haram. Memanglah bila ulama datang, dia peluk ulama tu, cium ulama tu biasa. Tuan. Itu biasa tuan-tuan. Itu semuanya
pelakon-pelakon di atas pentas-pentas drama dunia tuan. Kita sendiri pun tengok kan. Orang tak baik pun jumpa kita pakai kopiah, Assalamualaikum Pak Haji, baik dia. Bagi salam. Kan? Kalau boleh cium tangan tuan. Itu biasa, ya. Tapi dalam bab agama dia sendiri menentang agama sendiri tuan. Dia sendiri tak setuju. Atau orang-orang bukan Islam serta yang tidak ada iltizam yang sempurna dalam melaksanakan syariat Islam di dalam ataupun di luar negeri. Mana dalam negara sendiri pun dihalalkan arak. Ini kan pula kalau untuk pegawai-pegawai dia menjadi staf-staf kita panggil embassy dia dekat luar negara. Maka samalah. Dia kalau dia sendiri pun tak kuat iltizam dengan Islam, maka dia bawa dia punya pegawai-pegawai luar pun sama juga. Tak kuat akan iltizam dengan Islam, dengan syariat. Jadi dalam keadaan ini kita perlu lihat jika amir dan kerajaan yang masih mengiktiraf bahawa Allah Ta'ala sahaja punya kuasa perundangan, hakimiyah lillah, dan mereka tidak mengiktiraf selain daripada syariat Allah, maka mereka itu merupakan orang fasik yang mana batasan di antara kita dengan mereka ditentukan dengan solat sahaja. Ada orang jahat tapi bertanya dia, kita kena hormat hukum Allah, kena iltizam dengan Allah walaupun dia jahat. Cuma yang antara beza kita dengan dia lah, tengok dia semayang tak semayang. Kalau tak semayang boleh lawan. Kalau masih lagi semayang, masih lagi semayang, maka sembahyang itulah yang menyebabkan kita tak boleh lagi melawan dia ataupun kita tidak boleh memeranginya. Itu saja. Dia tengok dia semayang tak semayang. Dan semayang ni pula kena faham, bukan semayang je, dia mesti semayang waktu. Bukan nampak saya semayang, semayang dah. Tak. Dia mesti semayang waktu. Satu pemimpin ni, jadi pemimpin dia, tiba saat dia pemimpin, dia mesti tunjukkan dia orang yang tidak pernah tinggal semua waktu. Macam cara dia. Nak beritahu laporan tiap hari, tak payah. Orang nampak je muka dia. Katakan hari ni semayang subuh seksyen 8, semayang zuhur seksyen 7. Orang kata tadi aku nampak dia ada. Kan? Sagi semayang asar seksyen 6. Nampak tuan-tuan? Itu kan. Ada je muka dia. Lepas tu bagi pemimpin ni duduk masuk dalam masjid solat berjemaah dengan rakyat. Kan? Baru orang nampak. Kan? Lain kalau sibuk dengan tugas-tugasan dia. Tapi tugas menjadi imam, memimpin solat kan pada rakyat dia, nampak dia beriltizam dengan Islam. Ini bukan soal riak. Dia soal kepimpinan, tidak ada timbul soal riak tak riak. Cuma soal tanggungjawab dia. Sebab dia menunjukkan contoh terbaik kepada masyarakat, kepada rakyat. Contoh terbaik ni bukan jadi imam aja. Isteri dia mesti sempurna juga, mesti baik. Kan? Anak-anak mesti baik. Jangan dia sendiri jadi imam dia solat zuhur dengan asar je. Kan? Zuhur asar je berani sebab baca tak kuat. Kan? Maghrib isyak subuh sekali. Dan hanya boleh maghrib isyak dia, tapi dia sendiri keluarga dia tak betul, tak boleh juga. Jadi orang belakang pun ikut, ya aku malah ikut antara bini dengan bini aku lagi tutup aurat. Dia tak tutup aurat, nak ikut macam mana? Dia ada gas kan? Lepas tu imam ni tuan, jangan buat benda yang orang nampak dia kurang. Nanti orang belakang tu ikut, dia rasa macam mana tau? Aku dengan dia aku rasa, yalah memang Allah tak lagi maha mengetahui, tapi rasa aku tengok-tengok ada kekurangannya. Jadi makruh. Jadi besok dia tak ikut dah. Itu dia. Itu kata dia imam tu bukan senang. Orang akan tengok serba-serbi. Kan? Ada setengah orang imam juga, isteri ragat pakai seluar jin, tudung-tudung tapi seluar jin, baju blouse. Jadi orang pun tengok macam mana aku imam gini ni kan. Nampak tak? Ini bagi imam haprak. Imam haprak. Dia contoh terbaik. Contoh terbaik. Sebab itu tuan-tuan, dia contoh terbaik ni sebab orang nak ikut dia, orang tahu. Aku nak ikut ni, siapa aku nak ikut? Itu konsep semayang jemaah baru, belum pemimpin negara. Allahu akbar tuan-tuan. Berat soal-soal gini. Kita nampak macam senang-senang kan. Oh senang. Kau hafal Quran, kau baca Quran, kau tahu kau jadi imam. Kan? Macam mana keadaan kamu, keluarga kamu semua. Beriltizam tak dengan Islam. Itu yang penting. Itu yang penting. Baik. Jika mereka iltizam dengan solat, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Perang tak boleh. Jika kita berupaya mecat mereka dengan cara yang damai, maka nak kita buat demikian. Tapi boleh pecat. Walaupun dia semayang tapi dia fasik, boleh pecat. Pecat dengan cara yang damai. Dalam kitab fiqh ada bincangkan pecat macam-macam cara. Lepas tu setengah-setengah ulama kata rampasan kuasa ni dibenarkan juga dalam syarak, tapi dia tak semua keadaan boleh. Kan? Macam dalam negara seperti Mesir berlaku. Kan? Mesir yang tak disetujui sebab dia masih lagi mengamalkan sistem demokrasi. So pasal apa nak ampas? Dia kena sabar tunggu sampai giliran pilihan raya kan. Macam tahun ni dia buat pilihan raya. Macam tu yang 12% dia turun. Ada gambar kawan saya postkan gambar dari Mesir tuan. Sampaikan dia petugas SPR pun tidur. Dalam bilik mengundi tu kan. Memang tak ada orang datang undi.
Tidur. Kan? Tambah kalau dah tunggu-tunggu tak ada orang, tidurlah parak tuan. Mak tunggu apa? Bukannya ada orang tak mengundi. Kan? 12% saja kan. Yang begitu pun mengundi tuan. Itu 12% tuan. Kita pula tuan terlebih pula kira undi. Daripada bilangan pengundi. Itu terlebih pula tuan. Ini dia pun pelik juga. Jadi pelik berlaku tuan. Jadi betul lah kata kawan saya, dia orang Arab kan. Dia kata benda-benda buruk ni tak terjadi melainkan dalam negara Islam. Kalau masuk surat khabar dunia tu masalah penipuan pilihan raya dalam negara Islam. Orang boikot pilihan raya dalam negara Islam. Pemimpin yang rampas kuasa dari tangan orang Islam, seagama dia, negara Islam. Orang Islam, kumpulan mujahidin, 5-6 orang kumpulan pula pergi lawan kolonial Syiah pun negara orang Islam, Syria. Sebab itu ada yang kata kau pergi jihad kat Syria, dia syubhah, tak tahu siapa kita nak sokong. Nampak? Betul lah. Saya tanya orang Syria ni, berapa mujahidin teman kau? Aku tak tahulah, banyak sampai 6 kumpulan dia, lelem bendera semua dia. Tapi mujahidin pun mencuri juga dia. Ni dia kata mujahidin mencuri pun dia. Saja mana. Jadi berlaku fitnah atau berlaku cobaan, dugaan yang teruk dalam negara Islam. Menipu pilihan raya dia juga. Merampas kuasa dia juga. Jadi maknanya kalau hari ni orang non-Muslim dia baca tuan-tuan akhbar dunia ni tuan, dia tengok masalah ni berlaku dalam negara Islam, macam mana nak jadi kita contoh kepada orang bukan Islam. Dia kata orang Islam pun menipu. Kau tak boleh kata orang Islam tu baik. Kau tengok baca surat khabar ni kan. Kau baca negara ni. Jadi sebab tu bila pemantau politik tuan-tuan, pemerhati politik dalam negara ni kan, jangan hanya dia perhati saja tuan-tuan tentang perjalanan demokrasi sebuah negara. Bahkan dia bukan Islam, dia akan menilai balik. Macam ni ke orang Islam? Macam ni ke orang Islam? Maksud tak? Macam ni ke yang katakan orang Islam? Macam ni ke negara Islam? Ni dia. Ya? Baik, maknanya tuan, kalaulah kita nak pecat mereka dengan cara damai melalui pilihan raya, maka tak salah lah. Betul lah kan? Tak nak, kita jangan pilih. Itu dia. Ya. Betul ada orang tanya pula, kalau dia dah bagi macam-macam ustaz, kita takkan tak pilih dia. Tanya dia balik, duit dia bagi kau macam-macam dia bagi tu, duit siapa? Itu pun takkan susah nak faham. Kan? Susah nak faham. Saya baru-baru tu ada satu kisah. Kisahnya orang panggil tuan-tuan untuk ceramah Isra' Mi'raj pukul 9 pagi. Hari Sabtu. Sabtu lepas ke Sabtu lepas lah. Balik dari Yaman dia beri jamah tu tuan-tuan. Kan? Jadi saya tanya dewan mana ni? Dewan masyarakat. Saya tanya siapa yang menganjur ni? Kumpulan mana? Tak, ni kami dia buat ustaz. Yelah kami tu siapa? Saya dah syak macam ni. Kan? Tengok alamat wilayah. Kalau Selangor boleh lagi buat kira lagi ni wilayah. Tak apa, pergi juga. Pergi tuan, dewan dia tersorok dekat celah-celah flat tu, dekat Desa Pandan. Jadi saya pergi masuk, dia bawa saya tengok tu dia lambang dacing belaka. Dewan masyarakat, tak apa, saya pun masuk tuan-tuan. Masuk pening kepala. Pening kepala tuan-tuan. Itu yang balik cacat darah tu orang puluh. Sebab saya ni tak boleh tuan, marah hangat hati. Kan? Ni kita cakap dewan masyarakat UMNO-nya, confirm aku tak pergi. Senang habis cerita. Jadi pergi tuan-tuan. Pergi tak apalah. Saya kata saya pendekatan bersabar, ceramah elok. Cerita pasal mengenai Isra' Mi'raj. Ni ramai wanita je. Laki 3 orang datang. Tuan. Tak apalah. Kan? Makcik-makcik semua tuan-tuan. Ceramah Isra' Mi'raj. Nabi SAW nampak orang pikul kayu. Tapi tak larat dia pikul. Sebab apa? Orang tu tak larat pikul amanah. Tapi nak pikul juga amanah. Maka kita hari ni ramai yang melanggar amanah. Amanah duit rakyat kita gunakan untuk rakyat. Bukan guna untuk parti tertentu. Jadi saya tunjuklah ke atas-atas gitu, tak kata boleh lambang ni. Jadi kadang-kadang kita menggunakan kepentingan parti-parti kita dengan harta-harta rakyat. Masa keliling tu ada kan. Nak menyampah pun tengok. Ini tuan. Jadi itu lah tuan. Jadi saya sebut lah kan. Saya sebut kan. Ada muka yang senyum, ada yang muka sedih,
Ada yang muka macam nak masam, tak masam kan, nak marah tak berani juga tuan-tuannya. Lepas tu dia berbucak lah, lepas habis kuliah. InsyaAllah kita panggil ustaz lagi untuk ceramah tuan. Dah pula dah kata kan. Kacau juga bawa-bawa ni kan. Kita nak datang sekali dan untuk pertama dah selama-lama dia tak payah tuan kan. Ini pertama dah selama-lama datang lagi tuan. Ai berat dia kata kan. Ini tuan-tuan ya. Jadi para hadirin mati Allah SWT, saya kata dengan orang dalam mukadimah, saya ni kalau ceramah cakap terus terang, tak suka sembunyi, dia kata kan. Kalau sembunyi aku mati lagi berdosa. Tu dia kata. Saya punya pegangan saya tu je. Kenapa kau tak bagi tahu? Kan kalau kata awak cabut nyawa kan. Peluang dah ada, cakap-cakap je kan. Jangan tu tunggu lagi. Sebab benda tak betul kan. Jadi sebab tu tuan-tuan, lepas tu dia panggil lagi. Saya kata dah kacau sungguh kan. Jadi hadirin dan hadirat yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh lah kita kata. Contoh mana berlakunya penyelewengan. Maka bagi orang Islam yang ada kesedaran, dia kena bagi tahu ini salah, dia kena sebut kan. Sebab itu yang dia katakan orang yang betul-betul melantik Allah, Rasul dan orang beriman sebagai pemimpin dia lah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak boleh takut dengan orang-orang yang mencela mereka ketika mana mereka berjihad. Maka ini merupakan satu jihad juga tuan-tuan. Jihad menjatuhkan ataupun menukarkan pemerintah yang tak betul dengan pemerintah yang betul kan. Baik, dan jika mereka tidak beriltizam dengan solat, kita perangi mereka sehingga mereka dapat dipecat, serta kita tegakkan had dan hak Allah kepada mereka. Kan? Kalau mereka sendiri tak semayang, atau mereka sendiri mengagung-agungkan berhala, atau mereka sendiri walaupun Muslim pergi buat benda-benda syirik, benda-benda khurafat sepamanya, itu nampak sungguh walaupun dia semayang, benda yang dibuat itu bertentangan dengan semayang, sama juga dikiaskan seolah-olah dia tidak semayang, maka pada masa itu dia boleh diperangi. Baik, Muslim meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang pernah bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikumul ladzina tabghadunahum wa yabghadunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qulna ya Rasulullah afala nunabidhum? Qala la ma aqamu fikumus salata la ma aqamu fikumus salata la ma aqamu fikumus salata illa man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillahi falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yazi'anna ayadan min ta'atin. Pemimpin kamu yang paling baik ialah pemimpin yang kamu kasihi mereka dan mereka kasih kepada kamu. Pemimpin baik ni, pemimpin tu kesian kat kita. Belah kesian kita, dia tak akan beban ke kita dengan bebanan-bebanan yang banyak. Dia takkan naik harga barang, takkan kena cukai. Dia tidak akan menzalimi kita dengan kezaliman-kezalimannya. Maka timbullah rasa kasih kita kepada mereka. Engkau doakan mereka dan mereka doakan kamu. Jangan dia suruh kita doakan dia, tapi dia tak boleh doa kita tuan-tuan. Kan? Manakala pemimpin yang jahat ialah pemimpin yang kau benci mereka. Itu tanda pemimpin jahat. Nabi kata tanda pemimpin jahat, kamu mesti benci dia dan juga mereka benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka, mana kamu tidak mendoakan untuk mereka dapat rahmat, tapi mendapat laknat, dan mereka melaknat kamu. Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh kami memerangi mereka? Baginda menjawab, tidak, selama mereka bersolat bersama kamu. Tengok, selama mana dia bersolat sama kamu. Kalau kata dia solat sama kamu, nampak dia semayang. Kalau tak nampak macam mana tuan-tuan? Baik. Tidak selama mana mereka solat bersama kamu, tidak selama mana mereka bersolat bersama kamu. Tidakkah kamu melihat bahawa apabila seseorang dilantik menjadi ketua, kemudian didapati ketua itu melakukan satu maksiat kepada Allah, maka orang berkenan hendaklah benci maksiat dilakukan oleh ketua itu, tapi jangan keluar daripada mentaatinya. Maknanya kalau dia solat bersama kamu, dalam pada masa sama dia buat dosa, kamu bencikan dosa itu, tapi kamu tetap juga tidak boleh melawan dia. Saya takut bawa kepada huru-hara. Tapi bukanlah berarti kamu tak boleh tukar dia, boleh tukar. Tak ada masalah. Tukar tu dengan jalan yang paling damai. Maka para hadirin dan hadirat yang dimati Allah sekalian, sebab tu selalu orang kata inilah peluang pilihan raya untuk kita menukar. Tapi tak tukar-tukar lagi susahlah. Jadi orang kata tukar dah ustaz, tapi kena juga lagi ustaz. Terkena lagi. Ni kena belajar pula taktik supaya jangan mengena. Jangan terkena. Bukan jangan mengena, jangan terkena lagi bila dia cuba mengena tuan. Itu kan? Ini yang kita banyak kena faham. Maknanya apa yang kita buat tuan melalui sistem pilihan raya ataupun melalui saluran demokrasi tidak bertentangan dengan
agama. Bahkan yang merupakan satu jihad bagi menukar pemimpin tu supaya kita amal makruf nahi munkar. Amal makruf nahi munkar ni cara dia. Cara ajak orang buat baik, mari kita ambil orang baik. Kita tak nak orang yang melakukan benda munkar, kezaliman sebagainya, kita suruh mereka tukar kepada orang-orang yang lain. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah hanya sekadar saja untuk malam ini. Insya-Allah menurut ijtihad melakukan golongan hanafiah tu kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Ada soalan bertanya insya-Allah. Kalau tak ada soalan tuan, macam biasa tuan, dari sesiapa yang ingin menginfakkan untuk sekolah kami tuan-tuan, Darul Quran Malaysia Yaman, boleh buat demikian tuan-tuan. Sekolah kami amat memerlukan bantuan daripada orang ramai tuan, bagi bantu kami membangunkan sekolah kami tuan-tuan, bagi bantu para pelajar yang belajar di sana, dan juga untuk perjalanan sekolah, untuk membayar gaji tangan, dan juga untuk membantu kami tuan-tuan membayar bil-bil api dan juga bil-bil air secara bulanan tuan-tuan. Dan baru-baru ni tuan yang saya pergi tuan-tuan, blackout sekarang ni jadi pasal krisis minyak sebab tadi kan, mereka jana elektrik melalui minyak. Bila minyak dah kurang tuan-tuan, maka elektrik tu 1 hari 5 kali blackout. Kita 5 tahun sekali blackout, mereka tuan 5 kali 1 hari blackout. Mana kalau kita nak charge bateri handset tuan-tuan, smartphone tu saya rasa kena 2 hari baru siap tuan. Kalau kita charge dia blackout, tunggu dulu. Kalau charge blackout, atau kita pakai wifi pun tuan, pakai wifi tu dia boleh putus connection, sehinggalah dia hidup generator. Jadi sekolah kami tuan yang sedih tu pula, generatornya tak boleh beli lagi pasal mahal sangat tuan-tuan. Paling kau dapat 2 tingkat jadilah, tingkat yang surau dengan tingkat kelas jadilah tuan-tuan. Baru-baru ni saya pergi tuan, dah kerap sangat blackout. Kesian budak-budak tu, bila waktu murajaah Quran, mana ulang kaji Quran ni, diperlukan juga tengok Quran. So bila waktu dia lepas maghrib malam, bila blackout bertambah gelap. 1. Lepas subuh memang waktu tu gelap. So bila dia baca, dia pakai lampu yang jenis charge tuan-tuan. Lampu charge tu adalah made in China kan. Dia dah beli 7 bulan, pasal kita ni sekolah 7 bulan dah usia dia. 7 bulan dah mereka beli tuan. Charge walaupun 7 jam, bila pakai 7 minit malap dia tuan. Jadi saya kesian tu, budak takut mata mereka rosak tuan. Saya lalu dia tanya, "Ustaz, mana generator Ustaz?" Saya kata sabar dulu, nanti saya kumpulkan lagi duit. Pasal baru-baru ni saya bawa duit tuan untuk bayarkan sewa 6 bulan yang ke depan ni. Yang lebih kurang $24,000 US. Saya bawa baru tuan, settle semualah. Cuma nak duit air pun settle. Jadi cuma nak fikir balik macam mana nak membeli generator tuan. Sesiapa yang ingin menginfak tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan itulah infak fi sabilillah. Macam mana Rasulullah SAW melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj, mereka yang bercocok tanam pada hari yang sama, menuai juga hasilnya pada hari yang sama. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mereka yang menginfakkan harta jalan Allah, maka seperti mana sebiji benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai itu 100 buah tuan-tuan. Maka mudah-mudahan Allah gandakan lagi kalau dia mahu. Allah maha luas rezeki pemberiannya, dan Allah juga maha mengetahui. Bagi mereka yang menginfak, Allah Ta'ala gantikan dengan yang terbaik tuan-tuan, insya-Allah memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Wallahu a'lam bisawab. Tangguh majlis dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah.